Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi dalam hashtag Santapan Rohani. Yang saya mengucapkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh kepada kalian yang beri salam, kepada Su Syarif dan kepada yang lain-lainnya. Dengan ucapan Waalaikumsalam, yang mudah-mudahan pada pagi ini Allah Ta'ala membekalkan sedikit kepada hatinya kita, kerana program ini dinamakan Santapan Rohani. Jadi bila mana santapan rohani itu, tak dapat tidak setiap bait-bait ataupun kalimat-kalimat yang kita dengar, itu merupakan satu makanan. Satu makanan yang perlu kita bekalkan pada hatinya kita, yang tak dapat tidak tulis. Pada hari ini, apakah perkara yang kita nak fahami betul-betul dalam perjalanan yang seterusnya. Sebab apa tuan-tuan? Pertama sekali kan sabda Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Nabi pernah bersabda bermula agama itu nasihat. Betul ke betul? Okey, itu satu. Yang kedua, dan bila mana agama itu nasihat, nasihat daripada siapakah yang perlu kita dengari? Itu soal yang kedua. Nasihat daripada siapakah yang perlu kita dengari? Sebab kadang-kadang kita dimomokkan oleh satu pihak. Dia kata Nabi Muhammad SAW orang yang sempurna. Betul. Memang Nabi itu orang yang sempurna, tuan-tuan, manusia yang terlebih sempurna. Namun kena ingat, baginda Nabi Muhammad SAW pun meraikan sahabat-sahabat, memuliakan sahabat-sahabat, sehingga Nabi juga pernah berkata al-mubashirina fil jannah, ada antara sahabat yang dah confirm syurga. Maknanya mudah tuan-tuan, bila sebut istilah nasihat ini bukan semata-mata kalau daripada hadis je tepat, daripada Nabi je tepat, daripada orang lain semua lah. Sedangkan saya ulang balik, Nabi SAW pun memuliakan, membesarkan para sahabat. Maknanya, kesimpulannya mudah. Artinya, sekiranya Nabi membesarkan para as-sahabah, memuliakan para as-sahabah, maknanya, nasihat daripada sahabat-sahabat kita boleh terima. Betul ke betul? Jaga, sebagai contoh, golongan Syiah. Di Malaysia ni banyak sangat tuan-tuan, Allah Ta'ala uji. Rakyat Malaysia ni terpengaruh dengan Syiah. Syiah ni, bila sebut as-sahabah, mereka memuliakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sahaja. Dia kata sahabat-sahabat yang lain, dia kata tak. Sehingga ada yang mengatakan Allah Ta'ala silap turun wahyu. Sepatutnya wahyu itu bukan diturun kepada Nabi Muhammad, sepatut diturun kepada Sayyidina Ali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jaga tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan boleh jaga, syukur. Tapi ingat, kalau boleh tulis perkataan ini di ruangan komen, agar tuan-tuan ingat sampai bila-bila. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah mula fahami akidah yang benar, tuan-tuan dah mula kenali yang dikatakan golongan Syiah dan sebagainya, syukur. Tapi ingat, tulis kalimat ini, bagaimana dengan keturunanku? Ini penting. Bagaimana dengan anak-anak aku? Anak-anak tuan-tuan duduk dekat universiti, belajar dekat college, duduk di luar daripada kepungan ataupun duduk di luar daripada pengetahuan tuan-tuan yang kita tak tahu. Yang di mana mereka ni mudah terjebak dengan golongan-golongan sama ada yang sesat, yang kufur dan sebagainya. Jadi ingat, Syiah ni dia memuliakan cuma semata-mata kepada Sayyidina Ali,
Sehingga dia kata yang lain tu, Sayyidina Abu Bakar tu, kapiak. Allah na'uzubillah katanya mereka. Sayyidina Umar, kapir. Sayyidina Osman, kapir. Dah. Yang betul cuma Sayyidina Ali sahaja. Jadi cuba tulis di ruangan komen, bagaimana kelak dengan akidah keturunanku. Ni kita kena muhasabah. Jadi sekurang-kurangnya bila tuan-tuan belajar, kalau tuan-tuan balik tengok, ataupun anak-anak kita yang berada di college, belajar di U, balik tengok benda pelik, sekurang-kurangnya tuan-tuan dah ada ilmu. Betul ke betul? Cuba tulis di ruangan komen, betul ke? Bila tuan-tuan dah faham, nak kena golongan Syiah begini, nak kena golongan Wahabiyah begini, Mu'tazilah begini, yang ekstrim begini, sekurang-kurangnya tuan-tuan dah ada bekal. Dan bila mana tengok anak-anak kita ni pelik sikit, semayang letak batu dan sebagainya, kita dah mula muskil dan kita mula faham. Jadi ingat, jadi bila sebut berkenaan nilai keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi kita kena faham kenapa pentingnya benda ini kita bicarakan dalam hashtag Santapan Rohani sebagai satu kayu keimanan kita. Sebab puak-puak Syiah, puak-puak Syiah dia menolak kebenarannya Sayyidina Abu Bakar, kebenarannya Sayyidina Umar. Kita ni golongan ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah kita membenarkan Nabi dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kita berpegang khalifah selepas wafatnya Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Jelas? Tapi ingat, saya ulang balik tuan-tuan, saya ulang balik. Tuan-tuan kena fahami serba sedikit supaya jangan terpengaruh. Pengaruh ini dirosakkan pula kepada keturunan kalian, anak-anak kita tuan-tuan. Dah? Jelas ke jelas ni? Baik, jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Mudah-mudahan hari ini bila mana kita mengenal nilai keimanan Sayyidina Abu Bakrin dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, kedua-duanya, mudah-mudahan tuan-tuan kita mengetahui nilai apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Jelas? Baik. Memetik riwayat daripada Syekh Abdul Muqti As-Samlawi, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, hari ini kita dengar suatu hari Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam. Baginda Nabi tanya apa? Sif li hasanatin Umar. Tuan-tuan dah? Faqala law kanatil bihar midadan wa syajaru iqlaman lama hasartuha. Faqala sif li hasanati Abi Bakrin. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika baginda Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, kata Nabi, kemukakan kepadaku tentang kebaikan Sayyidina Umar, tentang kebaikan Umar. Nabi bertanya, ya Jibril, kau cerita dekat aku, macam mana kebaikan Sayyidina Umar ni? Maknanya tuan-tuan, percaya dan pegangnya kita kepada kalam-kalam as-sahabah ini bukan sahaja telah diraikan oleh Nabi SAW, tetapi dirai sendiri oleh Jibril alaihissalam. Jibril pun cerita kelebihan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada Sayyidina Umar. Jadi bila Nabi tanya, ya Jibril, sif, kau ceritakan kepada aku, sifatkan kepada aku, macam mana kebaikan Sayyidina Umar ni? Dah? Jelas? Maka berkata Jibril alaihissalam, lalu Jibril pun menjawab tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Andai kata lautan menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi penanya, nescaya aku bermakna Jibril, tidak akan mampu menghitungnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ni, Jibril sendiri kata, kalaulah lautan menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi penanya, dan nescaya tuan-tuan, aku tak boleh tulis kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sayyidina Umar. Baik, di sini nak ceritakan apa? Adakah lebihnya Sayyidina Umar daripada Nabi? La. Kita faham tuan-tuan, Sayyidina Umar ni satu manusia yang dididik oleh Nabi SAW.
Mudah-mudahan bila kita pegang kefahaman akidah ini, kita dipelihara. Yang paling penting nanti tuan sampaikan kepada anak-anak. Takut anak-anak kita yang belajar dekat universiti, ya ke ibu? Dan bukan ke Sayyidina Ali. Jaga. Kalau mereka sentiasa duk, membesarkan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Bukan salah Sayyidina Ali. Tapi nak cerita, kalau kita nak mengenali macam mana golongan Syiah, dia menyuntik hati anak-anak kita, menyuntik pemikiran anak-anak kita, dia kata sahabat lain kufur. Bahkan Sayyidina Ali saja. Ni jaga. Jadi, Jibril sendiri memuliakan Sayyidina Umar. Dan bahkan menceritakan kelebihan Sayyidina Umar tu banyak. Kalau nak tulis, malaikat sendiri kata tak tertulis oleh aku. Lalu Nabi bertanya lagi kepadanya Jibril alaihissalam. Sif, sekarang kau sifatkan pula kepada aku, kau kemukakan pula kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ni antara khalifah yang Nabi lantik setelah wafatnya Nabi SAW. Maka berkata Jibril, Umar adalah salah satu kebaikan daripada beberapa kebaikan Abu Bakar. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi tak boleh tulis. Kalau nak cerita kebaikan Sayyidina Umar ni banyak sampai tak tertulis oleh Jibril, macam mana pula kebaikan Sayyidina Abu Bakar? Macam mana pula kebaikan Sayyidina Abu Bakar? Maka berkata Jibril alaihissalam, nak tahu kebaikan Abu Bakar ni, Sayyidina Umar tu baru satu bahagian daripada kebanyakannya kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Bermakna lebih banyak. Saya ulang balik. Ketika ditanya, maka berkata Jibril alaihissalam, kalau kamu nak tahu kebaikan Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, satu bahagian dia, satu bahagian kebaikan Sayyidina Umar ni, baru mencakupi satu bahagian daripada kebaikan yang dizahirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bermakna lagi banyak kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Jadi maknanya apa? Sememangnya banyak hadis yang meriwayatkan tentang fadilat dan keutamaan para sahabat yang besar seperti Khulafaur Rasyidin yang 4 dan beberapa sahabat yang lain. Untuk lebih jelas lagi tentang sejarah keagungan para sahabat, pembaca disarankan membaca buku yang bertajuk Sejarah 133 Wira Rasulullah SAW yang disusun oleh penterjemah dan diterbitkan oleh Al-Hidayah Publisher Kuala Lumpur. Adalah sangat baik untuk difahami bahawa mafhum dan maksud hadis di atas lebih kepada makna mubalaghah, yakni menggambarkan betapa besarnya keagungan dan tinggi keimanan dan kebaikan kedua-dua sahabat tersebut. Baik. Jadi kalau kita nak bincangkan pula kaitan dengan kita, yang ni best ni. Sekarang ni Ustaz, tuan-tuan bertanyalah, apa faedahnya kami mengetahui kebaikan Sayyidina Abu Bakar dan kelebihan kebaikan Sayyidina Umar? Apa kebaikan yang kami dapat? Selain daripada pengetahuan, selain daripada kepercayaan, selain daripada kita mendengar nasihat daripada khulafah-khulafah yang agung ini, apa lagi kebaikan yang kita boleh dapat? Ni yang saya nak tuan tulis di ruangan komen. Yang benda ni tuan-tuan kita ajar secara direct dengan lebih mendalam, dengan lebih jelas dalam program NBS yang insya-Allah kita akan bermula bulan Januari nanti. Saya yakin ramai tak sabar dah nak belajar nanti dalam program Nak Baiki Solat. Kesimpulannya begini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Apa faedah Ustaz yang kami dapat? Apa faedah yang kami dapat terhasil daripada kami ketahui benda-benda begini, kebaikan benda begini? Tulis di ruangan komen. Yang ramai di antara kita abaikan. Tuan-tuan, selain daripada kita berdoa, kita juga boleh bertawasul. Ya Allah, dengan kemuliaan dan kehebatan yang kau berikan kepada Sayyidina Umar, kita bukan saja bertawasul kepada baginda Nabi SAW, bahkan kita dididik dan diajar bertawasul kepada siapa orang-orang yang hebat, yang mereka ini dididik oleh Nabi SAW. Bila contoh tengok orang tu baik, ya Allah, jadikanlah anak aku macam dia. Alhamdulillah. Betul ke betul? Tengok je ada orang tu baik, ya Allah, kalau dah anak aku dapat jadi baik macam dia. Sama juga. Kenapa tuan-tuan tak bertawasul? Ya Allah, dengan kebaikan Sayyidina Umar ni, ya Allah, kau jadikan anak aku
dapat jadi macam Nabi tu jauh sekali lah. Tapi berdoa tu tak salah. Tapi nak cerita, ya Allah, kau jadikanlah anakku. Nama Umar dah. Ya Allah, kau jadikan anakku akhlaknya sebagaimana Sayyidina Umar. Kebaikannya sebagaimana Sayyidina Umar. Kemuliaannya sebagaimana Sayyidina Umar. Ilmunya sebagaimana Sayyidina Umar. Tawasul. Ini kelebihan dan kepentingan. Jangan tuan-tuan ingat setiap cerita tu tak ada kaitan dengan kehidupannya kita. Tak ada kaitan lah. Setiap sejarah tu ada kaitan. Bukan semata-mata untuk pengetahuan. Bukan semata-mata untuk kepercayaan dan keimanan. Bahkan bertawasul. Minta kepada Allah. Dah tahu kelebihan Sayyidina Umar, ya Allah, dengan kemuliaan Sayyidina Umar yang aku dengar pada hari ini, yang disebut sendiri oleh Jibril alaihissalam. Jibril meraihkan, ya Allah, kau jadikan anak aku ni, ya Allah, sebagaimana Sayyidina Umar. Minta. Ni kita tak minta. Kita kadang-kadang kita minta dengan cara yang tak tahqiq. Walaupun tak salah. Tapi kalau ada jalan yang lebih baik, why not? Kenapa tidak kita gunakan jalan yang lebih baik? Jelas ke jelas? Ini faedahnya. Hendaknya maklum bahawa sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak mengenepikan perkara-perkara dunia. Namun juga sentiasa mengambil berat ke atas nasibnya di akhirat kelak. Agar menikmati kebahagiaan yang sebenar. Dalam hal ini, dinyatakan sebagai berikut. Izzud dunya bil mali. Wa izzul akhirati bisalihil a'mali. Keluhuran dunia dicapai dengan harta. Sedangkan keluhuran akhirat dicapai dengan amal yang soleh. Dengan demikian, urusan dunia tidak akan menjadi kuat dan maslahat melainkan dengan harta. Seperti halnya urusan akhirat akan menjadi kuat dan maslahat hanya dicapai dengan amal yang soleh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia berpesan, tuan-tuan, akhir kalam, tuan-tuan nak tahu tak apa rahsia di sebalik kalam ini? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bukan orang yang biasa-biasa. Itu jawapannya. Bukan orang yang biasa-biasa. Dan kalau kita nak cerita mereka dahulu, orang yang begitu hebat, orang yang begitu kaya, tuan-tuan, yang akhir sekali dengan kehebatan dunia itu dapat menjadikan dia pula orang yang hebat di nisbah akhirat. Jadi disebabkan itulah, tuan-tuan, kenapa mereka ini, sehingga Jibril alaihissalam menukilkan kebaikan dan kehebatan mereka. Kerana pertama sekali, of course lah, mereka ni dididik oleh Nabi SAW. Bagus. Tahniah. Bagus, Zolina. Boleh doa macam tak ada masalah. Baik, kembali. Jadi mafhumnya, tuan-tuan, kalaulah Jibril alaihissalam sendiri mengemukakan fakta tentang kebaikan Sayyidina Umar, nak cari kebaikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu baru satu bahagian daripada kebaikan bahagian-bahagian yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Banyaknya kebaikan Abu Bakar. Jadi, apa yang menyebabkan sehingga mereka ni dimuliakan? Antaranya, tuan-tuan, mereka ni hebat di dunia, hebat di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu fikirlah, salah ke nak kaya? Syarat kalau dengan kayanya itu boleh menjadikan kalian orang yang hebat di akhirat. Itu syaratnya. Ya Allah, aku nak kaya, ya Allah. Sebab kalau dengan kaya itu, aku boleh menjadi orang yang hebat di akhirat, aku nak kaya. Nak kaya. Dan bila sebut nak kaya ni, caranya macam-macam. Cuma disebut dalam kalimat ni, tuan-tuan, izzud dunia bil mal. Kamu nak hebat dunia, kena ada harta. Kena ada harta. Ada harta macam-macam boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak buka pondok, nak buka madrasah, nak beli tanah, nak buat bangunan, nak buat yayasan, ada benda macam-macam boleh buat. Ada duit. Dan bila mana bangunnya bangunan, maka hidup dengan amal soleh. Jadi maknanya, antara kriteria yang kenapa mereka ni diangkat begitu besar, kerana mereka bukan saja soleh, bukan saja hebat akhirat, bahkan mereka hebat di dunia. Jadi, moral of the story yang kita nak ambil pada pagi ini adalah hashtag Santapan Rohani, tuan-tuan, nak menceritakan nilai keimanan Sayyidina Abu Bakrin dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka benda ini tercoret bukan sahaja daripada amal mereka, tapi dengan kehebatan dunianya mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, silakanlah. Dan apa yang kita ambil pada hari ini, jangan jadikan ia sebagai pendengaran, jangan jadikan ia sebagai semata-mata kepercayaan. Jadi gunakan ia sebagai satu perkara untuk kita berdoa kepada Allah. Hari ini kita pakat-pakat berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kehebatan Sayyidina Abu Bakar, orang yang begitu kaya dahulu, kau jadikan kekayaanku ini, kau jadikan aku orang yang kaya sebagaimana kaya Sayyidina Abu Bakar.
Kemudian ya Allah, sebelum aku nak mati ya Allah, kau jadikan aku orang yang paling miskin sebagaimana miskinnya Sayyidina Abu Bakar ketika nak meninggal. Dan bila mana mereka hidup dengan amal yang soleh, kau jadikan anak-anak kami ya Allah, anak aku ni ya Allah, sebagaimana amalnya dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini manfaatnya. Dan jelas ke jelas, kalau kita nak minta berdoa nak jadi macam Nabi, yang tu nescaya jauh sekali lah. Sebab Nabi itu satu manusia maksum, terpelihara daripada dosa. Kita boleh minta berdoa, ya Allah kau rezeki kami mengikut akan Nabi, ikut macam mana yang Nabi buat. Tapi rasa malu Allah juga, ya Allah kau jadikan anakku ni parai macam Nabi. Boleh, tak salah, tak salah. Cuma persoalan yang lain, boleh ke tidak kita berdoa benda yang sama sebagaimana sahabat-sahabat Nabi? Itu sahaja. Jawabnya boleh juga. Sebab apa? Allah yang Sayyidina Jibril memuliakan para sahabat, Nabi memuliakan para sahabat. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, kita mendapat satu kepercayaan, satu keimanan, satu keilmuan dan penjagaan. Penjagaan tu apa? Maknanya bila kita dah mula dengar anak-anak kita cerita berkenaan kejelekan ataupun kepelikan Sayyidina Umar ni, dia kata taklah Umar, dia kata taklah ibu, sepatutnya Sayyidina Ali yang lebih. Jaga-jaga. Kalau kita dah mula dengar perkataan ini, dan anak-anak kita yang balik you mula kata Sayyidina Ali tu lebih, jaga. Takut mereka terpengaruh dengan Syiah. Muda-mudi ni tuan-tuan suka Syiah bukan sebab apa. Bukan sebab apa pun. Antaranya nikah kontrak. Jaga nikah kontrak. Nikah ni kan berkaitan dengan nafsu. Jadi bila mana mereka belajar masuk Syiah boleh nikah kontrak. Sementara kita belajar ni kita kahwin lah. Besok bila habis je belajar, kita bercerai. Allah tuan-tuan, banyak berlaku di Malaysia. Tuan-tuan je tak sedar. Sebab tu kenapa pentingnya hamba buat program nak baiki solat. Nak baiki solat bukan satu program dia baiki solat tu sendiri. Tak. Dia baiki luaran dahulu. Antara luaran ni apa? Bab akidah, bab kepercayaan. Dan masalah Syiah semua ni kita bincangkan juga. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami bagaimana yang dikatakan akidah yang benar daripada ahli sunnah wal jamaah. Macam mana tuan-tuan nak solat kalau akidah tak betul? Macam mana kita nak solat kalau tauhid tak betul? Macam mana kita rokok nak sujud tuan-tuan kalau kita tak memahami siapa yang kita sembah? Adakah kita mensyirikkan Allah secara jali ataupun khafi? Dan adakah keimanan kita kepada sahabat yang lain betul? Sehingga menyebabkan kita tak sedar iman itu boleh rosak. Jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan, saya mendoakan diri saya, keturunan saya, anak-anak saya, pelajar-pelajar madrasah yang saya bangunkan dan juga anak-anak kalian, keturunan kalian, adik-beradik kalian diberi akan keimanan yang sebenar kepada Khulafaur Rasyidin, diberi keimanan yang sebenar kepada sahabat-sahabat Nabi yang besar, bermula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat yang lain, dengan kita tidak menolak pun mana-mana as-sahabah. Dan itulah kepercayaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kepercayaan ini saya doakan juga anak-anak kami dan anak-anak kalian menjaga keimanan ini sehingga tidak terpelecoh kepada akidah-akidah ataupun kepahaman-kepahaman yang merosakkan. Jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa kita bincangkan pada pagi ini hashtag Santapan Rohani, tuan-tuan semakin jelas. Kalau rasa nak belajar lebih lagi, sebab Santapan Rohani sekejap saja, setengah jam. Tapi kalau nak belajar lebih lagi, tuan-tuan beri peluang ke atas diri. Sebab dalam masa setengah jam ni tuan-tuan dah terpinga-pinga dah. Oh macam ni Syiah. Apatah lagi tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan beri masa pada saya 2 hari untuk kita belajar dengan lebih dekat lagi berkenaan akidah-akidah yang boleh merosakkan daripada keturunan kita, anak-anak kita. Jom daftar NBS yang insyaAllah akan berlangsung pada bulan Januari nanti. Yang mudah-mudahan beri peluang ke atas diri untuk mengenali akidah-akidah yang sesat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.